Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist, di mana kebiasaannya kita akan membicarakan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Tetapi disebabkan kita masih lagi hangat dengan isu belanjawan 2023 yang baru sahaja dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat yang lalu. Pada petang ini kita ingin sembang-sembang sedikit tentang topik yang hangat ini dengan tajuk Belanjawan 2023 Abaikan M40. Bersama-sama saya di studio pada ketika ini adalah seorang tokoh masyarakat yang ingin saya perkenalkan sebagai Tuan Haji Yahya Muhammad Sahari, ahli MPP Parti Kanan Rakyat. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat Zee. Dia sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan kerana sudi menerima jemputan kami untuk program ni. Ada banyak perkara yang kita nak bincangkan tentang belanjawan 2023 ni. Satu perkara yang menjadi highlight ataupun tumpuan ramai adalah tentang andaian ataupun persepsi bahawa belanjawan ini memfokuskan terlalu banyak kepada golongan B40 dan mengabaikan sama sekali golongan M40 dan T20. Pandangan Tuan awalnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Hizir dan juga Sinar Harian. Pertama kali berada di Plot Twist dalam podcast Sinar Harian. Terima kasih banyak. Sinar Harian telah memberikan ruang kepada saya untuk sedikit memberikan pandangan, pendapat khususnya berkaitan dengan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita ingat, selepas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, salah satu daripada program besar yang Datuk Seri Anwar Ibrahim hadiri ataupun ini adalah bersama-sama dengan penjaja dan peniaga kecil Kuala Lumpur dekat 3,000 orang di PICC. Dan apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Ibrahim ketika itu adalah dia bukan nak lihat bangunan dan bangunan pencakar langit dan sebagainya ataupun satu bercutanda dan sebagainya. Diinginkan bahawa golongan-golongan yang selama ini diabaikan, tidak mendapat tumpuan khususnya ni diberikan tumpuan. Maka sebab tu Datuk Seri Ibrahim melihat bahawa peniaga dan pekerja diberikan tempat yang lebih sesuai dan sesuai dengan stesen bandaraya. Kalau tidak, kalau kita lihat gerai-gerai yang ada dan juga tempat-tempat peniaga yang dihaskan kepada peniaga-peniaga kecil ini, kawasannya sempit, kawasannya kecil, berada di ceruk-ceruk dan sebagainya. Tetapi Datuk Seri nak peniaga-peniaga ini berikan tumpuan. Jadi ini antara, kalau kita sebut lagi dia, apakah dia tumpuan kepada B40? Dia akan berberikan sebab dalam bajet yang dibuat ini adalah saya sebut tadi tentang apa yang digagaskan oleh Datuk Seri tentang Malaysia Madani. Dalam asas Malaysia Madani dalam 6 rukun yang utama itu, dia ada kemampanan, dia ada kesejahteraan, dia ada daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan itu keseluruhan itu mesti dirangkum sekali untuk kehadapan. Dia tak boleh satu pun tertinggal. Maksudnya Datuk Seri Ibrahim menggunakan biasanya falsafah ataupun ungkapan yang selalu disebut oleh Perdana Menteri Indonesia yang pertama, Bapa Muhammad Nasir, bahawa dalam masa kita membangun, tidak boleh untuk kita meruntuhkan. Pasalnya kat sini di mana maknanya tidak ada satu golongan pun akan tertinggal atau tercicir. Tapi dalam suasana ini kalau saya sebut tentang ada M40 tertinggal, T20 tertinggal, dia tidak begitu. Tetapi oleh kerana selama ini golongan yang banyak tercicir adalah golongan-golongan rentan ini. Maknanya golongan B40 ini terlalu ramai. Sebab tu salah satu daripada ini sebut akan ada 130,000 golongan yang selama ini berada dalam paras yang ni akan dikeluarkan daripada masalah miskin tegar. Jadi tumpuan dekat situ. Ada kata oleh kerana tumpuan B40 itu maknanya golongan yang berpendapatan B40 itu golongan yang berpendapatan kurang daripada 4,800 dan golongan pula yang M40 berada dalam golongan pendapatannya isi rumahnya 4,850 ke atas. Jadi dia kadang-kadang memang betul saya setujulah kalau maknanya ada masalah juga sebab ada galangan pendapatannya campur-campur jadi 4,851. Dia duduk dalam golongan mana je? Kan? Ini di mana? Di RM1 je ni. RM3 maknanya terlebih RM1 dia dah tak bila dia nak mohon apa-apa sebab garisnya adalah katalah 4,850 dia boleh mendapatkan kemudahan-kemudahan dan sebagainya sebagaimana yang kita sebut. Jadi 4,851 tu dia duduk macam mana? Lebihnya RM1. Ini masalah angka.
Ada juga masalah yang ada dalam sistem. Sebab itulah dalam kelompok ini maknanya ada keperluan, maknanya kita perlu ada kemanusiaannya, kena ada, perlu ada. Jadi inilah yang perlu nak kita nak lihat. Jadi kalau kita lihat daripada golongan M40 sebenarnya banyak juga disantuni sebenarnya, tetapi tumpuan kepada B40 ini sangat penting kepada kita sebab kita dalam keadaan suasana selepas daripada COVID, pasca kita sebut pasca normal ini kan, maknanya kita perlu kembali sebab selama ni selepas daripada penutupan sektor perniagaan, sektor semuanya sektor ditutup ketika COVID ini, yang paling terkesan sekali adalah golongan B40. Kan? Pekerjaan, kedai tutup, industri tutup, kilang tutup, pekerjaan tutup, mereka terkesan yang sangat berat. Sebab tu pemulihan itu perlu disegerakan kepada kelompok ini sebab bayangkan maknanya kelompok-kelompok ini yang punya anak 5 orang, 4 orang, 3 orang perlu kita segerakan pulihkan sebab dia ini antara kalangan-kalangan yang perlu kita lihat. Kalau mereka tidak ada tempat tinggal, kalau mereka tidak ada pekerjaan, kalau mereka ditinggalkan dalam suasana tidak dapat bantuan terus daripada kerajaan, maka dia akan lebih tertinggal. Jadi dalam kelompok, bukan kita kata M40 itu dia tidak susah daripada itu, tapi sekurang-kurangnya dia telah melepasi daripada sudut. Biasanya mereka telah ada rumah, mereka telah ada pekerjaan yang sedia ada dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini saya sebut tadi, dalam kita nak membangunkan masyarakat madani ini, kita tak boleh merasakan bahawa hanya kita saja. Sebab dia perlu ada kemampanan. Maknanya dia kena rangkum. Keterangkuman tu kena ada daripada sudut itu. Yang kita sebut dalam ramai yang masih tidak ni tentang apa sebenarnya dalam membangunkan masyarakat dalam belanjawan ini. Dia penting kat sini. Dalam selama ini kita melihat bahawa oleh kerana negara kita ni menggunakan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, daripada falsafah, daripada kita punya membentuk negara. Yang penting dekat sini adalah selama ini bila apa-apa yang berlaku, dia akan antara kerajaan dan juga rakyat dia tidak bersama. Rakyat kata inilah dasar-dasar kerajaan. Kerajaan pula bila kita ini kata inilah rakyat. Tapi sebenarnya datang mana kerajaan? Kerajaan ni datang daripada mana? Kerajaan ni datang daripada rakyat. Jadi bila kerajaan tu datang daripada rakyat, kesilapan yang dibuat oleh kerajaan itu adalah kerana pilihan rakyat. Jadi inilah maksudnya bila Datuk Seri Anwar menggagaskan Malaysia Madani ini adalah supaya rakyat dan juga kerajaan mesti beriring. Bila Yahya sebut tadi tentang isi rumah miskin tegar yang mencapai sehingga 130,000, satu angka yang dikeluarkan sendiri oleh Kementerian Ekonomi sebenarnya. Ya, betul. Tapi angka yang jauh lebih besar adalah M40 yang saya sebutkan tadi. Seolah-olah tidak ada langsung inisiatif ataupun strategi untuk menyantuni golongan M40 ini, kerana B40 okey, kita ada langkah yang clear, kita bagi mereka pinjaman dengan IPR Insan, Intan, Ihsan. Bagaimana pula dengan golongan M40 yang sebenarnya juga turut terkesan, dan risiko bagi mereka ini adalah mereka juga mungkin akan terjerumus kepada golongan B40. Betul. Pada satu hari nanti jika mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi perlindungan sosial kepada golongan M40 ini bagaimana pendekatan? Okey, terima kasih. Jadi soalan yang cukup baik dan menarik yang saya ingat bukan saja saya saja. Kalau kita tengok dekat media sosial, dekat Facebook, dekat WhatsApp dan sebagainya dibicarakan. Sebab tu saya sebut tadi. Dalam kita punya situasinya adalah kita sebut dengan pasca normal ini, selepas daripada kita melihat keadaan kita dulu berada, kita katalah kita dulu berada dalam tingkat yang atas. Bila selepas daripada COVID dia turun keseluruhannya jatuh. Jadi kena dipulihkan keseluruhan. Golongan mana yang banyak memberi kesan saya sebut tadi adalah golongan B40. Jadi untuk dia berada kembali balik daripada terjumpa dalam keadaan ini, dia naik balik. Sedangkan kelompok-kelompok yang kita M40 ni kebanyakannya mereka berada bukan di bawah paras yang bawah. Dia sekurang-kurangnya dia boleh bernafas. Dia boleh bernafas dalam keadaan ni. Sedangkan golongan B40 ni, saya ambil contoh mereka ada yang rumah tak boleh bayar. Sebab dia tak ada pekerjaan, tak ada apa-apa semua. Tak ada golongan M40 sekurang-kurangnya mereka
di kalangan kumpulan yang ada pendapatan yang boleh mendapat pembiayaan daripada mana-mana institusi. Itu salah satu daripada. Bukan kita nak menidakkan, tidak. Tapi golongan yang maknanya paras pendapatannya bawah daripada 4,000 untuk mendapat pembiayaan daripada pihak bank dan institusi dan sebagainya untuk dia memulihkan perniagaan, untuk dia dapat beli kenderaan, nak beli, dia memang terlalu sukar. Sebab itulah adanya inisiatif yang disebut, yang diumumkan oleh Menteri Yang Berhormat Menteri Ekonomi kan, Yang Berhormat Saudara Rafizi dengan disebut inisiatif pendapatan rakyat dengan adanya Insan, Ihsan, satu lagi Intan kan, maknanya disebut maknanya untuk perniagaan, untuk pertanian dan juga daripada sudut menggunakan perkhidmatan dan sebagainya. Yang ini cukup baik, tetapi bukan apakah M40 ini tidak mendapat ada daripada segi supaya ni pertamanya disebut bila Datuk Seri Anwar sebut tentang 2% mereka akan terkecuali daripada pengurangan daripada cukai, sekurang-kurangnya mereka ada sedikit simpanan, sekurang-kurangnya ini mengurangkan sikit daripada sudut bebanan. Tetapi Arya, apakah golongan M40 ini tidak terasa langsung? Terasa betul. Kan betul, mereka sekurang-kurangnya saya sebut tadi, mereka masih berkelayakan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang sedia ada. Kan daripada saya sebut tadi daripada institusi pengajian, daripada perbankan, daripada mereka layak daripada sudut tu. Maksudnya kalau di kalangan mereka ini yang nak berniaga, mereka boleh mendapat pinjaman-pinjaman terus daripada perbankan yang sedia ada, sebab mereka ada sedikit pendapatan yang dibandingkan tadi dengan M40. Kalau mereka di kalangan maksudnya yang bekerja, sekurang-kurangnya mereka telah ada pendapatan yang sedia ada, memang tidak cukup tetapi sekurang-kurangnya boleh nak bernafas. Mereka boleh bayar duit bank kalau mereka telah ada hutang yang sedia ada. Sekurang-kurangnya. Dan kalau sekiranya mereka nak berkecimpung dalam kalau macam nak menipu dalam perniagaan, pinjaman sedia ada. Kalau mereka nak berkecimpung dalam bidang pertanian, maknanya daripada bank, agrobank dan sebagainya sedia ada. Daripada sudut pinjaman-pinjaman yang lain mereka ada juga kemudahan. Kalau perbandingan ini buat kita perlu melihat daripada keseluruhan ekonomi, sebab ekonomi dia tak boleh satu. Dia tak boleh kita melihat hanya kelompok P40 saja, tak boleh. Kita melihat kelompok daripada M40 saja, tidak boleh. Melihat daripada kelompok T20 saja pun tidak boleh. Maknanya dia kena melihat keseluruhan. Sebab itu saya sebut tadi, kebersamaan di antara rakyat dan juga kerajaan kena sama. Dan rakyat pula bahawa dalam keadaan situasi taraf ekonomi juga berbeza-beza, maknanya golongan T20 juga dia kena bersama-sama dengan golongan M40. Daripada sudut mana? Mereka di kalangan orang yang ada pendapatan lebih, mereka melaburkan kewangan dia dalam perniagaan, melaburkan kewangannya di peringkat bank dan institusi perbankan, institusi kewangan, mereka akan mendapat daripada ekonominya bertambah, daripada ekonomi bertambah, maka golongan-golongan yang tidak punya pendapatan tinggi ini akan mendapat pendapatan hasil daripada pelaburan yang dibuat oleh T20 tadi. Ini maksudnya kebesaran. Ada pula dia kata sekarang ni maknanya T20 ni dia menguasai negara keseluruhan. Dia tidak begitu. Maknanya kita kena bersama-sama. Yang penting kat sini, golongan T20 kena merasakan bahawa rakyat dekat bawah ni mereka kena bantu sama. Itu yang kita dapat cerna daripada apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu, apabila T20 seolah-olah perlu berkorban sedikit dengan pengenalan cukai barangan mewah dan sebagainya. Dan adakah itu satu bentuk kerjasama yang perlu dimainkan dalam kelompok masyarakat? T20 membantu, M40 membantu B40, tetapi strategi yang dimainkan oleh kerajaan adalah memberikan tumpuan kepada B40. Betul. Dan adakah itu sebenarnya mesej yang ingin disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada golongan M40 dan T20 ini untuk sama-sama dengan kerajaan untuk membantu golongan yang benar-benar memerlukan? Tak kisahlah, mereka mungkin terpaksa berkorban sedikit, tapi adakah itu mesej yang ingin disampaikan? Dia nak kata kita berkorban memang sentiasanya kena ada. Itu. Sebab tu saya nyatakan tadi bahawa dalam Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumpulkan belanjawan,
Tapi yang penting itu saya nyatakan tadi adalah belanjawan itu namanya belanjawan Malaysia Madani. Kalau daripada 6 rukun itu orang melihat tentang ihsan. Mungkin di sinilah ciri-ciri yang utama kepada kelompok T20 tadi. Kan? Ihsan itu maknanya sikap dia dan sifat dia sendiri untuk saling membantu. Satu, kan? Maknanya dia hormat daripada golongan keseluruhannya. Maknanya dia akur kepada apa yang disebut oleh pimpinan kerajaan dan negara. Dalam masa itu dia akan membina kesejahteraan. Di sinilah maknanya keyakinan bahawa kelompok daripada orang bawah ini M40 ini, maka dia yakin bahawa sebenarnya dia bukan kelompok yang ditinggalkan. Mereka bukan sahaja dibantu oleh kerajaan, malah kelompok-kelompok yang kaya-kaya ini juga membantu mereka. Ini penting pada dia. Dan juga bagi kelompok T20 pula, dia akan rasa bahawa orang hormat kepada dia kerana sikap yang ditujukan oleh mereka. Ini penting dalam membina masyarakat madani. Sebab itulah golongan T20 walaupun ada cukai-cukai baru yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan yang dirasa bahawa ini beban pada dia, sebenarnya bukan beban. Inilah pengorbanan untuk dia sama-sama supaya keseluruhan rakyat menghormati antara satu sama lain. Ini yang saya rasa ditunjukkan melalui pengenalan inisiatif Menu Rahmah yang dipendekan kerajaan yang tidak menggunakan sesen pendanaan kerajaan tetapi melibatkan penglibatan masyarakat peniaga dan sebagainya. Apabila masyarakat peniaga mengorbankan sedikit margin keuntungan mereka untuk keuntungan rakyat bawahan. Tetapi mesej sebegini, kita belum dapat nampak lagi penerimaan rakyat. Tetapi setakat 3 bulan pertama ni mungkin dia agak baik. Tapi dari segi jangka masa panjang mungkin tidakkah kerajaan merasa takut akan backfire kepada kerajaan, terutamanya daripada kelompok pertengahan ini M40. Bagi golongan T20 untuk mereka berkorban, mungkin mereka masih mampu untuk afford benda tersebut untuk sama-sama membangunkan negara ini, mengeluarkan rakyat daripada garis kemiskinan. Tetapi bagi M40, mereka pun sebenarnya agak terbeban, tetapi pada masa yang sama mereka terpaksa menyahut saranan ataupun seruan kerajaan untuk sama-sama berkorban membangunkan negara ini. Ini M40 persoalan besar yang saya rasa masih lagi tidak terjawab. Ya. Betul. Pada kalau kita sebut tentang Menu Rahmah, kemudiannya ada inisi kepada bantuan-bantuan rahmah dan sebagainya, dia bukan penyelesaian keseluruhan. Ini sebagai salah satu daripada spark yang kita mulakan. Bagi kerajaan perpaduan, ini spark yang dimulakan. Apakah bila satu perkara yang ini dia mesti kerajaan yang buat? Ada yang kata ini bukan dasar kerajaan. Tidak. Ini yang saya sebut tadi, kerjasama perlu ada. Ini menunjukkan sebagaimana saya nak nyatakan sekali lagi berkaitan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim bila saja jadi Perdana Menteri, dia bertemu dengan Tuan Punya Bernas. Kan? Tuan Punya Bernas adalah Saudaratullah Tan Sri Syed Buhari yang punya ni, dan akhirnya perbincangan itu menjadikan Bernas setuju untuk memberikan bantuan kepada sawah 60 juta, dan itu penting dekat sini, garis itu. Maksudnya orang kaya sebagaimana saya Buhari setuju untuk duduk situ dan dia ada hasil di situ. Kemudian daripada situ maknanya timbul pula bila kita sebut tentang Menu Rahmah, golongan-golongan berniaga. Bukan kalangan peniaga ni, bukan kalangan peniaga-peniaga yang besar-besar, yang berniaga kedai makan dan sebagainya untuk situ, yang berniaga ini golongan peniaga-peniaga yang biasa. Cuma dimulakan oleh peniaga-peniaga daripada Maidin punya kawasan, dan di situ itu penting. Daripada sudut itu penting, maknanya ada sikit inisiatif yang dibuat di situ. Tetapi yang penting itu bukan penyelesaian keseluruhan. Ini sebagai satu spark awal. Apakah proses ini akan mendapat sokongan daripada kelompok peniaga? Nampaknya ada. Nampaknya ada. Maknanya dekat sini walaupun dia kata ini menu yang ada pula yang menjadikan satu momokkan, bila murah, dia tidak ada zat dan sebagainya, itu pun ada kan. Tetapi sebenarnya yang penting bagaimana sambutannya. Sambutan daripada masyarakat cukup hebat sekali. Maknanya dia suka. Kesannya apa dekat situ? Perniagaan yang dibuat dengan menu RM5 yang dia ada tu, daripada mungkin selama ini menjual nasi yang biasa tu mungkin untuk 100 orang, mungkin bertambah jadi 200-300 orang. Dan juga benda tu jadi sebab orang berniaga ni dia suka promosi.
Kan? Semua orang sebut tentang menu rahmat. Jadi apa masalah kalau dia letak menu rahmat dengan akhirnya akan mendapat sokongan daripada pelanggan yang besar. Kan? Okey. Masih juga tidak menjawab daripada M40 kan. M40 saya kata tertinggal dan sebagainya. Saya kata apa masalah kepada M40 daripada sudut ni kalau seandainya maknanya mereka juga turut bersama-sama dengan kelompok ini kan, sebab kelompok dalam sebenarnya M40 yang akan terasa yang berada di garis dekat-dekat dengan B40 tu sebenarnya yang saya sebut tadi 4850 4850 dia punya ni adalah 4852 4851 mungkin gitu yang jadi bila dia nak mohon apa-apa tak boleh dapat. Itu selalu memang jadi masalah kepada dia, sebab tu kita daripada sudut ini bila maknanya ekonomi itu akan bertambah kan, makanya akan lebih positif daripada sudut pelaburan, daripada sudut maknanya keadaan di bawah dengan lebih baik ekonomi dan sebagainya, dengan sendirinya ekonomi kita akan bertambah dan sudah tentulah apa yang akan dirasai sebenarnya M40 tadi itu akan merasai daripada sudut kesan, akan mendapat allowance tambahannya lebih, akan dapat bonus yang lebih dan sebagainya. Itu saya kira dengan sendiri ekonomi akan bergerak dengan sendirinya. Akhirnya M40 tadi yang rasa dia tidak dia dihargai, tidak mendapat tumpuan dan sebagainya. Oh, rupanya kesan dia kemudian. Okay. Saya rasa saya boleh faham apa mungkin kesan overflow yang akan dirasai oleh M40 pada kemudiannya. Saya rasa itu juga yang dibayangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila ditanya tentang gaji pejabat awam. Beliau membayangkan sabar dulu, mungkin apabila ekonomi baik. Adakah itu juga sebenarnya membayangkan bahawa dalam tahun pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Keuangan ini fokusnya adalah B40, mungkin pada tahun depan golongan M40 akan diberikan keutamaan seperti B40 dapat pada tahun ini? Saya cukup yakin daripada sudut-sudut sebab saya agak lama lah kalau dengan Datuk Seri Ibrahim bila dia serasa bercerita tentang Umar Abdul Aziz bagaimana Khalifah Umar Abdul Aziz dalam tempoh 2,5 tahun memerintah ketika itu maknanya empayar Islam ketika itu bukannya kecil besar, tetapi dalam tempoh 2,5 tahun ini dengan saranan, dengan gagasan, dengan kesungguhan Khalifah Umar Abdul Aziz, akhirnya tidak ada golongan yang menerima zakat. Tak ada siapa yang nak terima sebab ketika itu semua masing-masing ingin menyumbang kepada negara. Semua masing-masing ingin merasakan bahawa kehidupannya lebih baik. Ini penting dekat sini. Apa yang digagaskan kat sini penting, maksudnya daripada sudah saya sebut tadi, ulang sekali lagi, apa yang digagaskan oleh tentang Malaysia Madani ini adalah kebersamaan antara kerajaan dan juga rakyat. Itu penting. Dan apa misi dia? Misi dia adalah memastikan bahawa keseluruhannya akhirnya akan mendapat keuntungan bersama. Dan akhirnya begitulah. Maknanya apa yang disebutkan Datuk Seri Ibrahim tentang tahun pertama, kalau saya sebut tahun pertama ini bagi pada B40. Kan? Bila B40 ini selesai sebenarnya semuanya akan rasa lega. Tumpuan tidak akan ke situ keseluruhannya. Dan sebenarnya bila ekonomi akan pulih keseluruhannya dengan tata kelola, dengan urus tadbir yang baik dan sebagainya, maknanya hilangkan daripada selama ni budaya rasuah dan sebagainya, sangat-sangat penting. Sebagaimana kita belajar daripada apa yang kita cerita tentang Khalifah Umar Abdul Aziz itu, maknanya tata kelolanya, tata urusnya, tata tadbirnya dengan baik yang akan menjadikan keadaan kepimpinan negara dalam keadaan kepimpinan politik itu juganya stabil kan, dan juga sudah tentu ekonomi akan baik dan sudah tentulah keseluruhannya bukan sekadar M40. P20 sendiri juga akan mendapatkan limpahan yang lebih besar sebenarnya daripada sudut-sudut ini keseluruhannya. Sebab tak ada orang lagi nak minta-minta dah. Kan? B40 pun dia rasa sudah lega. Dan dia akan beralih daripada B40. Mungkin selepas ini dia tak ada B40 lah. Dia tinggal B10, B20. Kan? Mungkin di situ. Kita nak hapuskan miskin keseluruhannya tak boleh sebenarnya, tetapi sekurang-kurangnya keseluruhannya daripada sudut asasnya, keperluan asas maknanya rumah, daripada sudut pekerjaan, daripada sudut pendidikan, itu akan selesai insya-Allah dengan urus tadbir yang baik. Itu harapan yang kita ada, tetapi pada masa yang sama cabaran untuk kita memenuhi harapan itu juga cukup besar. Kerana apabila Datuk Seri Anwar membentangkan belanjawan tersebut, di peringkat pelaksanaan itu sebenarnya yang akan memainkan peranan sama ada ia akan berjaya ataupun tidak. Sebagai penutup, Cik Ayat, sebagai kita dah di hujung perancangan ni,
adakah Cik Yahya optimis belanjawan ini akan berjaya mencapai hasratnya untuk menangani kemiskinan tegar seperti mana yang disebutkan Datuk Seri Anwar, menoktahkan kemiskinan, dan ini mungkin sebagai strategi utama yang dapat kita kutip daripada belanjawan 2023 ini? InsyaAllah saya punya keyakinan sebab kalau kita lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang pemimpin daripada muda dan keseluruhannya telah melihat apa yang diinginkan. Kalau ketika kita baca dalam gagasan awalnya dalam buku Asyana Rason kan, daripada sudut itu kemudian buat madani dan sebagainya, ini maknanya falsafah dan juga kaitannya dengan pengalaman penghidupan dia untuk membina negara, untuk membina bangsa, membina agama dan sebagainya cukup jelas. Dan saya cukup yakin kepimpinan sebagai Perdana Menteri yang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendapat sokongan bukan sekadar daripada pemimpin pelbagai parti yang ada, dan juga daripada sokongan daripada dunia luar. Dengan saya kira Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bertemu dengan pemimpin jiran-jiran kita sehingga habis hari ini berada di Filipina dan sebagainya. Saya ingat jiran-jiran tetangga sudah selesai, lepas ni sudah dia akan fokus kepada dunia lebih untuk menarik pelabur yang lebih. Saya cukup yakin daripada sudut itu. Dan bila keyakinan negara luar kepada Malaysia daripada segi politik dan sebagainya dengan pelaburan ini, maknanya keyakinannya adalah ekonomi kita bertambah, dan apa yang diinginkan daripada sudut untuk membasmi kesukunan, menolak kesuruhan 130,000 daripada segi angka itu, daripada kemiskinan tegar itu, hapus kesuruhan, insyaAllah saya akan berjaya. Dan tetapi yang lebih penting kat sini adalah kepimpinan keseluruhan daripada sudut pemimpin dalam kerajaan, dalam kabinet, dan juga penjawat-penjawat awam ini mesti bekerja secara keras dan bekerja secara bersama. Itu yang penting pada saya. Dan kita juga mengharapkan seluruh rakyat, dan tugas kita apa? Kita kena yakin bahawa kepimpinan yang ada ini akan melihat keseluruhannya. Dan kita doa sama-sama insyaAllah Izir, negara kita akan kembali sekali lagi sebagaimana Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Kewangan pada tahun 96-98 keseluruhannya. Malaysia pernah berdiri teguh, gagah sebagai ekonomi harimau, ekonomi Asia dan sebagainya. Saya cukup yakin daripada sudut ini, dan kita doa sama sebagai rakyat. Saya sekali lagi menyeru pada sebagaimana rukun dalam Malaysia Madani itu, maknanya kita kena bersama-sama antara kerajaan dan rakyat untuk kita bina kemampanan, untuk kita bina kesejahteraan, untuk kita bina daya cipta, untuk kita bina hormat dan juga keyakinan juga ihsan itu. Jadi terima kasih banyak Aziz. Terima kasih Cik Yahya atas perkongsian tentang adakah belanjawan 2023 mengabaikan M40. Ada banyak jawapan-jawapan yang beliau berikan, sama ada ianya meneputi ataupun tidak. Kita mungkin akan ada sebenarnya sesi-sesi yang lain untuk kita mengungkapkan persoalan ini dengan lebih baik. Apapun saudara, kita mengharapkan agar belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat yang lalu mampu direalisasikan, khususnya untuk menyelesaikan ataupun menoktahkan kemiskinan tegar seperti mana yang diungkapkan oleh beliau sendiri. Sampai sini dahulu perkongsian kita untuk segmen Plot Twist. Kepada anda yang ingin mengikuti sesi-sesi kami dalam episod-episod lalu, anda dialu-alukan untuk mengikuti kami di Spotify, dan anda juga dialu-alukan untuk mengikuti platform media sosial kami sama ada di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok dan sebagainya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Haizir Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.